masuk ke dalam fasa drafting game kita. Revolta X, mereka perlu keluarkan ataupun mereka akan berada di first pick ketika ini. Mereka perlu keluarkan satu hero terlebih dahulu. Yi Sanshin boleh dikeluarkan, tapi mereka memfokuskan kepada pengeluaran hero seperti Ruby. Dan Red Esport, mereka boleh keluarkan prioritize band terlebih dahulu. Pakito ke Yin Sanshin boleh dikeluarkan terlebih dahulu, tapi Hayabusa menjadi fokus utama untuk pasukan mereka. Ya, ini boleh dikatakan antara draft yang sering kali dilakukan oleh mana-mana pasukan. So, untuk saya daripada Revolta, adakah mereka akan mengeluarkan antara Pakito ataupun Matilda? Tapi Farsa agak menarik dan agak jarang juga mana-mana pasukan band keluar Farsa selaku 4 band yang pertama. Dan untuk Red, apakah hero yang bakal mereka keluarkan pada kali ini? Untuk pasukan daripada Revolta, kita sendiri juga tak pasti apakah hero prioritize untuk Revolta pada ketika ini. Adakah Pakito, adakah Esme ataupun Ruby, kita pun sendiri tak pasti. Tetapi pilihan yang lebih selamat daripada Red Esport dengan pengeluaran Eve pada kali ini adalah pilihan yang amat baik juga, kerana kita lihat Eve selaku mid laner mampu memperlahankan pergerakan pihak musuh. Kemudian damage daripada Eve juga sangat-sangat tinggi. Yep, dan lagi satu, mereka nampak pasukan Revolta X telah pun mengeluarkan Farsa. Jadi satu hero high ground telah pun dikeluarkan. Jadi mungkin mereka fikir yang Yves akan diberikan keutamaan untuk pasukan Revolta. Jadi mereka keluarkan Yves, mengurangkan kedua-dua hero high ground. Dan ketika ini pasukan Revolta X, mereka akan mendapatkan Esmeralda terlebih dahulu, melepaskan Matilda dan juga Pakito ataupun Yin Sanshin. Dengan Pakito boleh didapatkan oleh pasukan Red Esport. Ya, Pakito. Kita lihat bagaimana Pakito yang digunakan oleh TikTok selaku jungler sememangnya tidak boleh dipandang rendah sama sekali. Disebabkan itulah Pakito ni antara hero yang wajar untuk dikuncikan terlebih dahulu, dan itu dia Matilda seperti mana Syamilo telah katakan telah pun dibawa masuk diikuti dengan Yi Sanshin. Nampak gayanya? Pada kali ini Yi Sanshin diberikan prioriti daripada Pakito. Yup, Yin Sanshin memang sangat-sangat berbahaya dengan adanya Traceless, dan yang paling penting sekali dia punya Mountain Shocker. Mountain Shocker akan memberikan info yang sangat-sangat banyak untuk membantu pergerakan dan juga membantu rotation. Tapi Revolta X ketika ini mereka akan mendapatkan Kufra terlebih dahulu, dan pick seterusnya mungkin mereka akan securekan jungler terlebih dahulu, ataupun di bahagian mid laner mereka mendapatkan hero high ground yang lain, iaitu Chang'e. Kedua hero high ground yang selalunya digunakan telah pun dikeluarkan. Jadi mereka meninggalkan Chang'e. Nampaknya pasukan Revolta X ni Cross, mereka memang ingin menggunakan hero high ground. Ya, benar sekali. Tetapi Yuzo masih lagi ada di atas pentas untuk diambil oleh pasukan Red Esport, dan Pakito masih lagi tak diberikan keutamaan. Tapi Clean, Meta Dual Marksman akhirnya dibawa masuk oleh pasukan Red Esport pada kali ini. Dan nampak gayanya untuk band yang ketiga, kemungkinan besar boleh dikeluarkan Pakito ataupun hero seperti Jawhead ataupun jungler ya, Link, Lancelot boleh dikeluarkan pada kali ini. Namun kita lihatkan Brody ya, apabila Clean telah pun dikunci, haruslah mengeluarkan hero yang boleh menjadi counter kepada Clean, iaitu Brody. Dan Revolta mereka perlu mengeluarkan hero di bahagian side lane untuk Red seperti Yuzong ataupun lapu-lapu. Yuzong boleh di-ban keluar, tapi mereka akan memfokus ke mid laner terlebih dahulu. Selena akan dikeluarkan, dan pasukan Red Esport ketika ini mereka boleh dapatkan Yuzong seperti awak katakan tadi. Yuzong memang sangat-sangat berbahaya, boleh saja digunakan. Lapu-lapu juga pemilihan hero yang baik. Kalau mereka nak kunci mid laner terlebih dahulu pun tidak ada sebarang masalah. Kagura masih lagi terbuka kalau mereka inginkan hero tersebut, dan terus sahaja mereka menunjukkan Kagura. Adakah hero ini akan dikunci? Dan terus saja disampaikan. Ya, agak menarik. Tapi yang menarik sekali, Chang'e, hero pilihan yang ketiga. Jarang sekali mana-mana pasukan bawa hero Chang'e ni sekali ya. Pada sebelum ini memang terlalu banyak pasukan bawa hero Chang'e disebabkan dia punya Meteor Shower punya cooldown tu begitu pantas sekali. Tetapi setelah di-nerfkan dia punya Meteor Shower cooldown dan juga damage tak seperti sebelum ini, sebab itulah tiadanya banyak pasukan yang membawa hero tersebut. Tetapi sekarang ini daripada pasukan Revolta pun mereka mengambil keputusan untuk membawa masuk Bane dan juga Bruno selaku goal lane untuk menentang dengan Clean. Dan Red masih lagi tiada EXP laner yang akan dibawa masuk.
adakah hero seperti Yuzong ataupun Lapu-Lapu akan dikunci? Pakito juga masih lagi terbuka. Kalau saya rasa better ambil Pakito memandangkan daripada damage wise dan juga dia punya ketahanan, Pakito lah lebih tinggi. Tapi Hylos, wow, selaku tanker sebagai EXP laner. Untuk berhadapan dengan Esmeralda, high loss boleh digunakan sebab dia punya Ring of Punishment boleh memperlahankan pergerakan Esme dalam masa yang sama mengeluarkan damage yang agak tinggi. Jadi itulah dia, drafting kita telah pun lengkap. Berdasarkan drafting cross, awak rasa siapa yang boleh dominate game ni? Saya rasa pasukan daripada Red Esports memandangkan mereka ada dua marksman, mereka ada Kagura dan juga Hylos selaku tanker di bagi XP lane. So memang Red Esports lah saya punya pilihan untuk game kali ini. Awak pula? Kalau saya pun, saya macam tak boleh nak sama kan. Saya pilih Revolta X dan untuk memenangkan game. Tapi tak apa, kita akan terus masuk ke dalam game kita ketiga ini. Revolta X menentang pasukan Red Esports. Dan tu dia seperti yang kita bincangkan tadi, Chang'e dan juga Kufra bermain di bahagian mid dan Razik ataupun yang menggunakan Kagura memberikan damage terlebih dahulu kepada Lucy ketika ini. Nampak gayanya penggunaan Chang'e ini akan kita lihatkan bagaimanakah game style yang akan dimainkan oleh Lucy untuk menentang dengan Red Esports. Dan juga lihat bagaimana Matilda yang dimainkan oleh Ikjun agak sedikit agresif tetapi masih lagi tiada pencurian purple buff, dan itulah dia purple buff telah disecure oleh Dizzy dengan penggunaan retribution. Namun Ikjun diasak oleh dua daripada pemain Revolta dan datangnya Biri untuk memberikan bantuan, namun bila tidak menggunakan sebarang stun dan juga Ring of Punishment. Tapi kepada yang sedang menonton sekarang ini guys, jangan lupa untuk mendapatkan giveaway sepanjang live stream ini berlangsung sebanyak 10,000 diamond yang disediakan kepada pemenang-pemenang, which is kepada anda semualah yang sedang menonton sekarang ini. Silalah pergi ke link yang berada di ruangan description live stream ini untuk mengetahui dengan lebih lanjut. So untuk early game ini kita lihatkan di mana pasukan Red Esports kelihatannya agak sedikit santai, tidak terlalu agresif, tidak terlalu overextend. Sama juga dengan Revolta X. Ya, sebab pasukan Red Esports, kebanyakan hero mereka adalah perlu mendapatkan level 4 seperti Kagura, Yin Sanshin dan juga Clean. Jadi terlebih dahulu mereka akan bermain dengan lebih pasif dan tunggu ada satu item terlebih dahulu baru masuk di dalam teamfight. Mungkin mereka akan mulakan teamfight selepas pengambilan turtle yang pertama ketika ini berbaki beberapa saat saja lagi. Tapi di bahagian bawah, Ikjun dan juga Ashif akan memfokuskan untuk memenangkan laning goal dalam masa yang sama ketika ini memberikan item yang penting kepada Clean. Turtle yang pertama telah pun dimulakan ketika ini. Oh, lihat bagaimana sekarang ini Biri cuba untuk mengejar Dinzi. Dinzi perlu melarikan diri, tetapi dengan adanya Sonic Eye daripada Hylos membenarkan beliau mendapatkan first blood dan juga Meteor Shower daripada Lucy yang akan menguncikan pembalas dendaman terhadap rakan sepasukannya sendiri. Dan juga lihat di bahagian turtle pada ketika ini Akmal sedang dikejar oleh Genko dan diikuti dengan rakan-rakan sepasukannya. Yang overturtle telah pun digunakan pakai daripada Razik hanya diberikan kepada turtle sahaja, dan juga turtle ini akan dirampas oleh Akmal. Mal telah pun mengunci turtle yang pertama terlebih dahulu. Deadly Cash agak sedikit terlewat dikeluarkan oleh Bane sebentar tadi, dan Ashif di bahagian bawah sepertinya Fish Monster, Morningstar perlu berundur terlebih dahulu. Bruno dengan Clean memang damage yang besar daripada Clean lagi lah. Bruno memang dia perlukan item, dia perlukan staking daripada dia punya first skill terlebih dahulu, barulah dia boleh mengeluarkan damage yang tinggi. Tapi Ikjun datang ketika ini. Oh, lihat penggunaan satu hit saja lagi, masih lagi tidak berjaya untuk menjatuhkan Fish Morningstar sebentar tadi. Tapi Ash dengan first skill sahaja mampu untuk menjatuhkan Fish Morningstar tanpa sebarang masalah. Dan lihat bagaimana Ikjun agak sedikit agresif kat situ, perlu lebih berhati-hati. Tyra Revenge daripada Just a Dream, Tyra Rage akan menghantar langsung Ikjun balik ke base beliau. Tetapi satu objektif iaitu turret tier pertama di bahagian bottom lane akan dikuncikan terlebih dahulu oleh pasukan Red Esports. Lantas Ashif telah pun menyiapkan Berserker Fury untuk item yang pertama.
Turret yang pertama telah pun ditumbangkan. Lihat betapa pantasnya turret tersebut didapatkan dengan adanya Mal menggunakan pasif daripada Yin Sanshin itu sendiri, mampu untuk mempercepatkan pengambilan turret tersebut dan terus saja bergerak ke arah atas kerana respon turtle dalam masa 30 saat sahaja lagi. Ketika ini di bahagian atas juga Genko akan diberikan tekanan oleh Berry, tapi Berry akan recall terlebih dahulu mengisi HP dan juga dia punya nyawa. Oh tidak, dia tukar lane. Oh, I lost, dia tukar lane, dia bermain di bahagian bawah pula untuk pasukan Red Esports mendapatkan turret di bahagian atas. Tapi Lucy hampir-hampir saja terkorban, tapi Mountain Shocker dilepaskan untuk melihatkan di manakah kedudukan pasukan Revolta X ini, Cross. ya, dengan penukaran lane ini pastinya akan memberikan lebih banyak lagi tekanan kepada Esmeralda yang dimainkan oleh Genko ya. Dan juga di bahagian top lane sekarang ni Ying Overturn masih lagi tidak diguna pakai. Itu di Ying Overturn telah digunakan daripada Razik hanya untuk mengelarikan diri dan juga Just a Dream cubaan untuk melakukan pick off tetapi tidak berjaya. Meteor Shower juga telah dilepaskan daripada Lucy hanya untuk clearkan minion. Namun pasukan daripada Red, mereka dah securekan turret. Mereka cuba untuk securekan turtle pada ketika ini dan juga daripada Genko, dia mengambil terlalu banyak damage dan menyebabkan beliau terpaksa melarikan diri, tetapi turtle ini akan diresetkan semula oleh pasukan Red Esports. Ya, mereka perlu reset terlebih dahulu ketika ini. Mereka tidak akan mulakan turtle tersebut. Agak sedikit berisiko sebenarnya. Genko agak sedikit berbahaya, Cross, ketika ini. Ini lagi berbahaya. Jun agak sedikit ke hadapan. Nasib baik bouncy boy daripada Just a Dream sedikit lewat untuk menahan pergerakan daripada Jun ya. Dan juga Glorious Pathway telah pun diguna pakai, tetapi turtle akan langsung diambil oleh Akmal dengan penggunaan Retribution Bila. Dan juga guys, kepada yang menonton sekarang ini ya, kalau korang ada custom jersey yang ingin dibuat, silalah layari ke www.zash.com.my. Mereka juga menyediakan desain yang sudah sedia ada untuk anda ambil sebagai cendera mata. Ya, dah lihatlah pasukan Red Esports memberikan tekanan walaupun dari segi kill 2 berbalas 2, tapi turret 2 berbalas kosong. Deadly Cash telah pun dilepaskan untuk secure kepada Little Wanderer tersebut. Dan ketika ini perbezaan gol 18,000 berbalas 15,000, 3,000 lebih perbezaan gol buat ketika ini. Jadi pasukan Revolta X akan diberikan sedikit tekanan yang besar oleh pasukan Red Esports. Meteor Shower dilepaskan untuk membersihkan wave sahaja, tapi pertarungan telah pun berlaku di bahagian river sebentar tadi. Trade HP yang agak besar untuk seorang tank daripada Just a Dream. Ya, Just a Dream sekarang ini perlu melarikan diri kerana nyawa beliau begitu rendah. Ini Overturn akhirnya mendapatkan Genko tanpa sebar masalah, tetapi Razik, adakah beliau akan dikorbankan? Jawapannya adalah ya, dengan adanya Crab Claw dikeluarkan daripada Dinzi. Namun Biri bersorangan, tiada sebarang bantuan yang diberikan kepada beliau, walaupun Ikjun ada daripada bahagian sebelah kiri cuba untuk melakukan flanking dengan penggunaan sebelum beliau, tetapi damage daripada Dinzi bukanlah boleh dibawa bincang, bukanlah boleh dibawa bergurau. Perlu diberikan kehormatan terlebih dahulu dan juga pasukan Red Esports mereka akan mengundurkan diri kerana tidak mahu terlalu overextend dan diberikan punishment oleh Revolta X. Ya, mereka perlu berundur terlebih dahulu ketika ini. Bruno semakin lama dia semakin sakit, tapi kalau kita lihatkan untuk pasukan Red Esports, mereka ada 2 marksman lebih menyakitkan di fasa lead game yang mampu untuk mengeluarkan damage yang besar. Begitu juga dengan Kagura yang Overturn mampu untuk burst mana-mana heroes, terutamanya marksman yang berada di bahagian backline, bro. Ya, betul apa yang dikatakan oleh Syamilo tu. Bukan itu sahaja, bukan marksman sahaja, Chang'e juga boleh diberikan burst dengan begitu mudah sekali. Tapi untuk Kagura yang sekarang ini agak kurang sedikit daripada segi burst. Lebih prefer kalau dapat Kagura yang sebelum diberikan bukan buff, revamp. Ya, sebab dia punya Yin Overturn tu agak dia macam Tiger punya implosion. Cuma yang sebelum ini lagi best sebab apa, dia boleh memperlahankan pergerakan pihak musuh. Tapi kita lihat sekarang ini penggunaan Circling Eagle daripada Ikjun cuba untuk masuk ke hadapan, tapi agak sedikit terlalu ke hadapan sebenarnya dan juga menyebabkan beliau terpaksa menggunakan flicker untuk melarikan diri, untuk menjarakkan diri daripada pasukan Revolta X. Kita telah pun hampir masuk minit ke-9, Syamilo, tetapi perbezaan daripada segi key sekarang ini akan memberikan Ying Overturn yang terlalu besar. 2 telah pun tumpas daripada pasukan Revolta X. Sangat-sangat kuat damage yang dikeluarkan oleh Razik dan juga Ashif pada ketika ini, dan turret yang pertama di bahagian mid lane akhirnya dijatuhkan. 5 turret berbalas kosong, tapi kill kita
kedua-duanya masih belum capai double digit lagi. Dan jangan lupa untuk dapatkan GT Neo 2 di Lazada ataupun Shopee dengan harga yang sangat-sangat murah, 1999. Seperti yang kenapa saya cakap murah, sebab adanya Snapdragon 870 5G processor, 120Hz E4 AMOLED display dan juga 65 watt super dart charge. Itu menyebabkan telefon pintar ini sangat-sangat berkuasa dan confirm main ML ni memang tak lag lah. Bukan je tak lag, tak cepat habis bateri, kemungkinan besar tak cepat panas. Itulah dia kelebihan GT Neo 2 guys. Apa lagi? Ambil lah, dah ada duit gaji tu kan. Apa lagi? Alright. So kita lihatkan di mana Ying Yang Overturn telah diguna cuba untuk mendapatkan Chang'e dan nampaknya Lucy masih lagi terselamat. Kalau tak ada flicker tu auto arwah jadinya Lucy sebentar tadi. Jadi Revolta X, apa yang mereka boleh lakukan, just a dream, juga tidak boleh melakukan sebarang setup untuk team fight disebabkan gerakan ataupun mobility yang ada pada Red Esports terlalu pantas untuk beliau kecapi. Ya, dah terlihat tadi di bahagian bawah clean dicari oleh 3-4 orang pemain. Wow. Ashif terus sahaja ditumbangkan terlebih dahulu. Dia memberikan masa kepada pasukan Red Esports yang lain untuk memulakan lot mereka ketika ini. Ya, dengan ketiadaan satu marksman daripada pasukan Red Esports, mampukah mereka mendapatkan lot ini tanpa sebarang masalah disebabkan, maafkan saya terlalu awal, saya kata dah dapat langsung dah lot yang pertama daripada pasukan Red Esports. Tapi lihat bagaimana Glorious Power telah digunakan pakai, sepertinya Akmal akan mendapatkan kill pertama terhadap Lucy dan juga double kill diberikan kepada beliau dengan menjatuhkan Just a Dream. Tetapi Daily Cash daripada Dinzy akan digunakan untuk clearkan minion untuk menghalau pasukan Red Esports kembali semula ke arah belakang. Tetapi Lord telah pun muncul di bahagian top lane. Sekarang ini dua telah bertumbang daripada Revolta X. Yap, dua telah pun tumbang di saat lot telah pun tiba ketika ini. Nasib baik respon time mereka tidak terlalu lama, masih lagi berpeluang untuk berada di samping pasukan mereka bagi mendapatkan lot ataupun melakukan pertahanan. Pasukan Red Esports dikontrol mereka punya map dan lihatlah turret demi turret akan ditumbangkan sekali. Walaupun ada Chang'e agak sedikit sukar untuk melakukan pertahanan ketika ini cross dengan perbezaan level dan juga gol yang agak besar. Ya, sangat-sangat besar, sangat-sangat jauh perbezaan daripada kedua-dua pasukan. Tapi lihat Glorious Pathway telah pun digunakan, Daily Cash juga telah pun dikeluarkan daripada Dinzy. Cubaan untuk mendapatkan pasukan Revolta tidak berjaya, tetapi akhirnya Just a Dream telah pun dikorbankan. Archie boleh menjadi mangsa untuk Lucy satu untuk satu, tetapi lihat bagaimana Fish Morningstar berjaya untuk menjatuhkan Akmal. Apakah yang terjadi sebenarnya? Bagaimanakah Bruno daripada Fish Morningstar ini mendapatkan Akmal yang berada di bahagian belakang? Dia terlalu di bahagian hadapan sebentar tadi, terus saja dihukum terlebih dahulu dan pasukan Red Esports tidak ada peluang untuk mendapatkan kesemua inhibitor turret pasukan Revolta X. Tapi tidak mengapa kerana mereka berjaya untuk memberikan tekanan dalam masa yang sama, membuka satu pintu inhibitor turret yang pertama di bahagian atas. Perbezaan gol semakin ketara ketika ini, 7 turret balas kosong. Pasukan Revolta X langsung tak ada peluang untuk pergi dekat menjatuhkan turret pasukan Red Esports. Walaupun mereka menggunakan Bane yang di mana pasifnya memang difokuskan untuk mendapatkan turret, tapi langsung tidak boleh buat demikian, Cross. Ya, kalau damage dekat jungle pun tidak begitu tinggi, apakah lagi dekat turret ataupun hero-hero daripada pasukan Red Esports. Itu juga akan dijadikan sebagai persoalan kita pada kali ini. Dan juga lihat Red Esports, mereka sudah melakukan atur strategi. Mereka telah pun menyusun pemain-pemain mereka 2-1-2. Lihat di bahagian bottom lane tu adanya Akmal, adanya Biri. Di bahagian top lane adanya Ashif dan juga kalau tak silap saya Razik yang disertakan bersama dengan beliau. So, ini satu composition ataupun satu line up yang amat menarik sekali dibawakan oleh Red Esports. Walaupun ada sedikit berbahaya kerana meninggalkan Ikjun berseorangan di bahagian mid lane, tetapi itu yang membuatkan pasukan Revolta tidak berjaya untuk melarikan diri macam sekarang ini. Itulah dia kill diberikan kepada Ikjun dengan penggunaan Soul Bloom beliau. Kill yang pertama berjaya untuk disecurekan oleh pasukan Red Esports. Yang terus saja dihukum sebentar tadi. Genko akan ditumbangkan ketika ini pasukan Red Esports. Adanya wave di bahagian atas tapi mereka tak fokuskan kepada wave tersebut. Pertempuran
mungkin akan berlaku dengan Just a Dream. Mungkin agak perlu berhati-hati, tak boleh terlalu di bahagian hadapan, kalau tak mungkin dia akan kena pick off dengan mudah ketika ini. Cross pertempuran mungkin akan berlaku di hadapan inhibitor turret di bahagian tengah. Oh, Ying Yang Overturn hilang. Hilang Fish Morning Star dalam sekelip mata saja. Tetapi lihat bagaimana Biri telah pun menggunakan Glorious Power dari Cash juga telah pun dilepaskan daripada Daisy. Cubaan untuk menjatuhkan pasukan Export tetapi tidak berjaya. Lihat bagaimana Just a Dream telah pun dipecahkan Immortality dan juga dijatuhkan sama sekali. Hanya berbagi 3 saja daripada pasukan Revolta. Dan nampak gayanya Red Export. Mereka akan balik terlebih dahulu untuk mendapatkan Lord yang bakal muncul sekarang ini. Tapi Syamilo, ya Allah, damage Razik tadi. Kita tengah bincang dekat turret dekat bahagian tengah tau. Tiba-tiba Fish Morning Star ditumbangkan ataupun dijatuhkan dengan hanya Yin Yang Overturn daripada Kagura. Dan di bahagian bawah kita buat lagi Razik menumbangkan Jin Z dalam sekelip mata. Lord telah pun tiba ketika ini, kehilangan Bane. Situasi yang agak kritikal untuk pasukan Revolta X. Ini sangatlah tidak baik ya. Bukanlah berita yang baik. Ini adalah bencana untuk Revolta X. Dengan adanya kekuatan daripada Razik, kemungkinan ini akan menjadi serangan terakhir. Tetapi adanya high ground daripada Revolta X, iaitu Meteor Shower yang telah dilepaskan oleh Lucy. Namun Nyawa Lord ada lagi suku berbaki pada ketika ini. Tetapi lihat bagaimana pasukan Red mereka cuba untuk melakukan pick off ke semua inhibitor turret telah pun berjaya untuk dijatuhkan. Dan Lord telah pun tumpas di tangan pasukan Revolta pada ketika ini. Tetapi Red mereka masih lagi mencari pecah turret. Itu dia Glorious Power. Lihat bagaimana Akmal telah pun menjatuhkan Genko dan juga DZ dijatuhkan oleh Razik dengan penggunaan Yin Yang Overturn sahaja. Lucy cubaan untuk melarikan diri, tetapi dengan palingan payung pasukan Red Sport mereka akan mendapatkan kemenangan terhadap pasukan daripada semi-professional ini. Nampak gayanya Red mereka masih lagi mendominasi walaupun pada fasa early game agak sedikit perlahan, tetapi once dah ada power spike, itulah menyinarnya pasukan Red Esport ini. Mereka perlahan kerana mereka menunggukan level 4 dan juga satu item terlebih dahulu. Terus saja mereka menguasai game dan juga objektif diberikan fokus utama pasukan Red ini. Jadi Akmal ataupun Mal bermain dengan sangat-sangat baik. Insanshin dia memang kita dah tahu dah. Permainan daripada Red Esport kalau ada Mal memang sangat-sangat berbahaya sekali. Dan itulah dia, kita akan kembali kepada custom camp untuk